Ja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Usman radhiyallahu anhu ke Saya akan menyampaikan tentang keikutan sertaan Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala anhu dalam berbagai peperangan. Sebagaimana telah disampaikan tentang perang Badar, bahawa Hazrat Osman tidak dapat ikut serta dalam perang Badar kerana isteri beliau Hazrat Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit kuat. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau tinggal di Madinah untuk merawatnya dan menetapkan beliau seperti orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan bahagian dalam harta ganimat dan pahala seperti orang-orang yang ikut serta di dalam perang Badar. Ghazwa Ghatfan terjadi pada bulan Muharram atau Safar 3 Hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke daerah Najd untuk Ghazwa atau perang Ghatfan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan Hazrat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sebagai amir di Madinah. Maka dari itu Hazrat Utsman juga tidak ikut serta dalam perang tersebut. Berkaitan dengan perang itu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, sebahagian kabilah Banu Ghatfan, iaitu orang-orang dari kabilah Banu Salbah dan Banu Muharib, atas gerakan salah seorang ahli perang yang terkenal di antara mereka, mulai berkumpul di sebuah tempat di Najd, iaitu di daerah Zi Amar, dengan niat menyerang Madinah secara mengejut. Namun kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengemaskini tentang pergerakan musuh-musuhnya, sehingga beliau mengetahui niat buruk mereka tepat pada waktunya. Lalu beliau bagaikan seorang jeneral yang selalu siap siaga berangkat bersama 450 sahabat dari Madinah pada akhir tahun ketiga Hijrah atau awal bulan Safar untuk menghalang, dan dengan cepat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dekat daerah Zi Amar. Ketika musuh mengetahui kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka segera bertempiaran lari menyelamatkan diri ke atas pergunungan di sekitar situ. Sehingga ketika umat muslim sampai di Zi Amar, keadaan di situ sudah menjadi kosong. Namun seorang badui dari Banu Salabah yang bernama Jabbar ditangkap oleh para sahabat dan dia ditahan lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keadaan kepadanya, sehingga dapat diketahui bahawa semua orang dari kaum Banu Salabah dan Banu Muharib berlindung di atas pergunungan dan mereka tidak akan datang ke medan terbuka menghadapi para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa memerintahkan untuk kembali. Namun setidaknya ada faedah dari ghazwa itu, bahawa ancaman yang sangat itu datang dari Banu Ghatfan dapat ditangguhkan untuk sementara waktu. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal 3 Hijrah. Hazrat Osman ikut serta dalam perang Uhud. Dua perang sebelumnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak ikut serta. Namun dalam perang Uhud beliau ikut serta. Pada masa berlakunya perang Uhud, sekelompok sahabat menjadi kucar-kacir ke sana kemari
ketika ada serangan mengejut dan mendengar khabar syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiba pada satu masa di mana hanya sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 12 sahabat yang tertinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Osman termasuk dalam kelompok orang yang pertama. Ketika umat Islam telah memperolehi kemenangan ke atas lashkar Quraisy dan mereka mulai mengumpulkan harta ghanimat, maka 50 pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan tempatnya, melihat kemenangan mereka mula meninggalkan tempatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempatnya. Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, melihat pemandangan ini, dia segera melancarkan serangan kepada umat Islam. Serangan itu begitu mengejutnya, tanpa diduga, dan sedemikian rupa dahsyatnya sehingga umat Islam menjadi kucar-kacir. Nama Hazrat Osman juga disebutkan termasuk dalam para sahabat yang kucar-kacir itu. Berkenaan dengan mereka disebutkan dalam Quran Karim bahawa melihat kepada keadaan yang sangat khusus pada waktu itu dan keimanan dan keikhlasan hati mereka, Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari ketika dua pasukan saling berhadapan, sesungguhnya syaitanlah yang menggelincirkan mereka disebabkan sebahagian perbuatan mereka, dan sesungguhnya Allah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Berkenaan dengan keadaan umat Islam dalam perang itu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menulis dalam Sirat Khataman Nabiyyin bahawa Lashkar Quraisy mengepung umat Muslim hampir dari setiap penjuru, dan umat Muslim terus terdesak kerana serangan mereka yang bertubi-tubi. Barangkali beberapa saat kemudian barulah umat Muslim mendapat kawalan. Tetapi malangnya, seorang tentera Quraisy yang pemberani yang bernama Abdullah bin Qumah menyerang pembawa bendera umat Islam Mus'ab bin Umair dan memotong tangan kanannya dengan libasan pedangnya. Mus'ab segera memegang bendera dengan tangan kirinya dan maju menghadapi Ibnu Qaymiyah. Namun, dia memotong tangan kirinya dengan libasan keduanya. Kemudian, Mus'ab berusaha memegang bendera Islam dengan mengabungkan kedua tangannya yang telah putus dan melekatkannya ke dada, sehingga Ibnu Qaymiyah melibasnya untuk kali yang ketiga, dan kali ini Mus'ab jatuh dan syahid. Muslim lainnya segera maju dan memegang bendera Islam. Namun kerana penampilan Mus'ab mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Qaymiyah menyangka bahawa dia telah mensyahidkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin saja idea ini datang hanya untuk tipu muslihat saja. Bagaimanapun juga, setelah syahidnya Mus'ab, dia telah menjerit bahawa dia telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar khabar itu, sisa-sisa semangat umat Islam pun terus menjadi pudar sehingga mereka bertempiaran dan menyerah lari dari medan perang. Waktu itu umat Islam terbahagi kepada 3 kelompok. Satu kelompok adalah mereka yang lari dari medan perang setelah mendengar khabar syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jumlah mereka adalah yang paling sedikit. Atau dengan kata lain, mereka bercerai-berai kerana berputus asa. Di dalamnya juga termasuk Hazrat Uthman bin Affan. Namun, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Karim, disebabkan keadaan khusus saat itu serta keimanan dan keikhlasan mereka, Allah Ta'ala telah memaafkan mereka. Dari antara mereka ada yang sudah sampai di Madinah. Dengan begitu, tersebarlah kabar angin tentang syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekalahan pasukan Islam
yang mana telah menimbulkan kegelisahan yang sangat mendalam di seluruh kota. Dan para lelaki Muslim, wanita, kanak-kanak, orang tua dalam keadaan yang kalut keluar dari kota lalu pergi menuju ke Bukit Uhud. Sebahagian dari mereka pergi dengan tergesa-gesa lalu sampai di medan perang. Mereka menerjah pasukan musuh dengan menyebut nama Allah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memang tidak melarikan diri. Namun setelah mendengar khabar syahidnya Rasulullah SAW, mereka menjadi putus asa dan beranggapan sudah tidak ada gunanya lagi untuk bertempur. Untuk itu, mereka berganjak ke satu sudut lalu duduk. Sedangkan kelompok Muslim ketiga adalah mereka yang terus bertempur. Di antara mereka sebahagiannya berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW sambil memperlihatkan keberanian untuk mengorbankan jiwa yang mana tidak ada bandingannya. Kebanyakan di antaranya sedang bertempur melawan musuh secara bertempiaran. Apabila mereka atau kelompok kedua mengetahui khabar bahawa Rasulullah SAW masih hidup, maka mereka bertempur bagaikan orang yang dirasuk dan mengelilingi Rasulullah SAW. Keadaan peperangan pada waktu itu seolah-olah bagaikan badai laut pasukan Quraisy menyerang dari keempat penjuru sambil menghujani anak panah dan batu. Ketika melihat bahaya itu, para pejuang yang gagah berani mengelilingi Rasulullah SAW dan menyembunyikan tubuh berberkat beliau di sebalik badan mereka. Namun tetap sahaja ketika dihujani serangan, segelintir sahabat itu terdesak ke sana kemari sehingga dalam keadaan demikian Rasulullah SAW nyaris tinggal seorang diri. Dijelaskan juga bahawa Hazrat Uthman merasa putus asa atau disebabkan kerana alasan lain pada waktu itu setelah mendengar khabar syahidnya Rasulullah SAW, beliau pergi dari sana. Meskipun beliau tidak terus duduk bagaikan orang yang berputus asa tadi. Namun, nama Hazrat Umar juga disebutkan termasuk di antara orang-orang yang duduk berputus asa. Bila tiba masanya, saya akan jelaskan. Sekarang, saya akan sampaikan mengenai penghantaran duta pada kesempatan perjanjian Hudaibiyah dan Bai'at Ridwan. Apa sahaja peranan Hazrat Uthman dan hal-hal mengenai beliau yang boleh kita dapatkan. Hazrat Rasulullah SAW melihat ru'ya di mana beliau dan para sahabat beliau dapat memasuki Baitullah dengan aman dan mencukur rambut. Berdasarkan ru'ya tersebut, Hazrat Rasulullah SAW bersama dengan 1,400 sahabat pada 6 Hijrah berangkat dari Madinah untuk melaksanakan umrah. Beliau mendirikan kemah di daerah Hudaibiyah. Bangsa Quraisy menahan Rasulullah SAW dari melaksanakan umrah. Ketika penghantaran perwakilan dimulakan antara kedua belah pihak dan ketika Rasulullah SAW mengetahui betapa amarah dan semangatnya bangsa Quraisy, maka beliau bersabda bahawa utuslah seorang yang berpengaruh ke Mekah yang merupakan orang asal Mekah dan berasal dari keturunan kabilah terhormat Quraisy. Atas hal itu, Hazrat Uthman diutus untuk tugas tersebut. Saya akan sampaikan di sini penjelasan Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu taala anhu. Beliau menulis bahawa Hazrat Rasulullah SAW telah melihat mimpi di mana beliau bersama para sahabat sedang bertawaf di Baitullah. Pada waktu itu sudah dekat dengan bulan Zulqaidah, yang mana termasuk di antara 4 bulan yang dianggap berberkat pada zaman jahiliyah juga, di mana di dalamnya apapun bentuk peperangan adalah dilarang. Seolah-olah di satu segi beliau melihat mimpi ini dan di segi lain ini adalah masa di mana rangkaian peperangan di seluruh Arab berhenti dan terjadi perdamaian. Meskipun ini bukanlah hari haji dan sampai waktu itu dalam Islam belum ditetapkan peraturan haji, tetapi melakukan tawaf di Kaabah setiap masa boleh dilakukan. Oleh kerana itu, setelah melihat mimpi ini, beliau SAW menyeru kepada para sahabat untuk bersiap-siap melaksanakan umrah. Pada kesempatan itu,
beliau juga mengumumkan kepada para sahabat beliau bahawa disebabkan dalam perjalanan ini tujuannya bukanlah untuk menghadapi suatu peperangan, melainkan tujuannya hanya untuk melaksanakan satu ibadah keagamaan yang penuh kedamaian. Oleh kerana itu, orang-orang Islam dalam perjalanan ini tidak perlu membawa senjata. Meskipun demikian, sesuai dengan tradisi Arab, mereka boleh memasukkan pedang-pedang mereka ke dalam sarung dan membawanya dengan cara yang sepatutnya seorang musafir. Dan bersamaan dengan itu, beliau menyerukan kepada orang-orang Badui di sekitar Madinah yang pada zahirnya bersama orang-orang Islam supaya mereka juga ikut serta bersama orang-orang Islam melaksanakan umrah. Namun, sangat dikecewakan orang-orang Badui yang merupakan Muslim yang hanya sekadar nama tersebut yang tinggal di sekitar Madinah menolak untuk pergi bersama Rasulullah SAW kerana mereka beranggapan bahawa meskipun niat orang-orang Islam tiada lain kecuali umrah, namun bagaimanapun juga orang-orang Quraisy akan mencegah orang-orang Islam dan dengan demikian akan timbul perbalahan, dan mereka beranggapan bahawa disebabkan perbalahan ini terjadi dekat dengan Mekah dan jauh dari Madinah, oleh kerana itu orang-orang Islam tidak akan dapat kembali dengan selamat. Oleh kerana itu mereka merasa takut dan tidak ikut serta di dalamnya. Pendek kata, Hazrat Rasulullah SAW bersama rombongan para sahabat yang berjumlah lebih kurang 1,400 orang berangkat dari Madinah pada hari Isnin pagi di bulan Zulqaidah, tahun ke-6 Hijrah. Dalam perjalanan ini, isteri beliau SAW yang terhormat Hazrat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkenderaan bersama beliau, dan Namilah bin Abdullah telah ditetapkan menjadi Amir Madinah, dan Abdullah bin Umi Maktum yang penglihatannya tidak baik ditetapkan sebagai imam solat. Ketika beliau tiba di Zulhulaifah yang terletak dalam perjalanan menuju ke Mekah yang jaraknya lebih kurang 6 batu dari Madinah, beliau memerintahkan untuk berhenti, dan setelah melaksanakan solat zuhur, beliau memerintahkan untuk menandakan unta-unta korban yang jumlahnya sebanyak 70 ekor dan mengarahkan kepada para sahabat untuk memakai pakaian khusus untuk mengerjakan haji yang secara istilah disebut ihram, dan beliau sendiri pun memakai ihram, dan untuk mendapatkan berita mengenai keadaan orang-orang Quraisy kerana dikhawatirkan mereka memiliki suatu niat yang buruk, maka beliau SAW mengirim seorang pencari berita yang bernama Basar bin Sufyan yang berasal dari kabilah Khaza'ah dan tinggal dekat Mekah. Lalu beliau berangkat perlahan-lahan menuju ke Mekah, dan sebagai langkah berjaga-jaga, beliau telah menetapkan suatu pasukan berkuda berjumlah 20 orang di bawah komando Ibad bin Bishar untuk berada di depan rombongan besar orang-orang Islam. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, beliau SAW tiba berdekatan Asfan yang terletak lebih kurang 2 manzil perjalanan dari Mekah. Dikatakan bahawa satu manzil bersamaan 6 batu. Lalu pencari khabar beliau pulang dan memberitahukan kepada beliau bahawa orang-orang Quraisy Mekah sangat bersemangat dan bertekad untuk menghalang beliau SAW. Sehingga kan beberapa di antara mereka untuk menzahirkan kemarahan dan kebuasan mereka, mereka memakai kulit harimau dan bertekad untuk berperang serta berniat menghalang orang-orang Islam dengan apa cara sekalipun. Dapat juga diketahui bahawa orang-orang Quraisy mengirimkan satu pasukan berkuda pemberani mereka di bawah komando Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam, dan pada waktu itu pasukan tersebut telah sampai berdekatan orang-orang Islam, dan Ikramah bin Abu Jahal dan lain-lain juga ikut serta dalam pasukan itu. Mendengar berita ini,
Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menghindari pergaduhan memerintahkan kepada para sahabat untuk meninggalkan jalan menuju ke Mekah, maju ke depan dengan mengambil jalan ke arah kanan. Kemudian orang-orang Islam mulai maju melalui jalan yang rosak dan sulit dilalui. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menyusuri jalan yang baru ini tiba dekat Hudaibiyah yang dari Mekah jaraknya 1 manzil, yakni hanya sejauh 9 batu, dan setelah melalui lembah Hudaibiyah mulai masuk ke lembah Mekah, maka unta beliau yang dikenali dengan nama Kiswa dan telah beliau gunakan dalam banyak peperangan tiba-tiba duduk dengan melunjurkan kakinya di atas tanah dan tidak mahu dibangunkan. Para sahabat mengatakan bahawa mungkin ia kepenatan. Namun Hazrat Rasulullah SAW bersabda, tidak. Ia tidak penat dan tidak juga menjadi kebiasaannya terduduk ketika kepenatan. Melainkan sebenarnya apa yang terjadi adalah wujud yang maha tinggi yang sebelumnya telah menghentikan gajah Ashabul Fil untuk maju ke arah Mekah. Dia jugalah yang sekarang telah menghentikan unta ini. Pendek kata, demi Allah, tuntutan orang-orang Quraisy terhadapku untuk menghormati haram pun akan kuterima. Ini yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru untanya untuk bangun dan dengan kuasa Allah Taala, kali ini ia segera bangun dan bersedia untuk berjalan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya ke sisi lain di lembah Hudaibiyah dan berhenti di dekat satu mata air, lalu turun dari unta, dan atas perintah beliau di tempat itu para sahabat mendirikan kemah. Kemudian selanjutnya di sini diriwayatkan mengenai bagaimana mulanya perbincangan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy. Ketika Hazrat Rasulullah SAW tiba dan berhenti di lembah Hudaibiyah, beliau SAW berhenti di dekat mata air. Ketika para sahabat telah mendirikan kemah di tempat tersebut, seorang pemimpin kabilah Khaza'ah yang terkenal bernama Budail bin Waraqah yang tinggal berdekatan dengan kawasan itu bersama dengan beberapa orang kawannya datang untuk menemui Rasulullah SAW, dan dia mengatakan kepada beliau bahawa para pemimpin Mekah telah bersedia berdiri untuk berperang dan tidak akan pernah membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak datang dengan tujuan untuk berperang, melainkan kami datang hanya dengan niat untuk umrah. Dan sayangnya, meskipun api peperangan telah membakar orang-orang Quraisy dan menghancur leburkan mereka, namun tetap saja orang-orang ini tidak serik, dan saya pun bersedia untuk bertolak ansur dengan orang-orang ini, bahawa mereka menghentikan peperangan melawan saya dan biarkanlah saya bebas untuk orang-orang lain. Saya tidak akan berselisih dengan orang-orang Mekah. Saya tidak akan menjalin hubungan dengan mereka dan akan menyampaikan pesan Islam kepada orang yang lain. Namun, jika mereka pun menolak cadangan saya ini dan bagaimanapun juga tetap menyalakan api peperangan, maka demi zat yang nyawaku berada di tangannya, saya tidak akan berpaling dari peperangan ini hingga jiwa saya terkorban di jalan ini atau Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Jika saya mati melawan mereka, maka selesailah kisah ini, tamatlah kisah ini. Namun jika Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada saya dan agama yang saya bawa meraih kemenangan, maka tidak ada keraguan bagi orang-orang Mekah untuk beriman. Budail bin Waraqah sangat terkesan dengan pidato yang penuh ketulusan dan kehibaan ini, dan dia mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa berilah saya sedikit waktu, saya akan pergi ke Mekah untuk menyampaikan pesanan anda dan mengusahakan perbaikan dan perdamaian. Beliau memberikan izin dan Budail berangkat ke Mekah dengan membawa serta beberapa orang dari kabilahnya. Ketika Budail bin Waraqah sampai di Mekah, dia mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, saya datang setelah bertemu dengan orang ini
yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan satu cadangan di hadapan saya. Jika kamu mengizinkan, saya akan sampaikan. Atas hal ini, orang-orang yang bengis dan tidak bertanggungjawab dari kalangan Quraisy mengatakan, kami tidak ingin mendengar perkataan orang itu. Namun, orang-orang yang bijak dan boleh dipercayai mengatakan bahawa, ya, apapun cadangan itu, sampaikanlah kepada kami. Budail kemudiannya mengulangi cadangan yang disampaikan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Atas hal tersebut, seseorang yang bernama Urwah bin Mas'ud, yang merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengaruh dari kabilah Saqif, dan waktu itu sedang berada di Mekah, berdiri dan dengan gaya orang Quraisy zaman dahulu, dia mengatakan, wahai manusia, bukankah aku seperti ayah bagi kamu? Mereka menjawab, ya. Kemudian dia mengatakan, bukankah kamu bagaikan anak-anakku? Mereka menjawab, ya. Kemudian Urwah mengatakan, apakah kamu memiliki rasa ketidakpercayaan terhadapku? Orang-orang Quraisy mengatakan, sama sekali tidak. Atas hal ini dia mengatakan, kalau begitu, ini pendapatku. Orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengemukakan satu hal yang sangat indah kepada anda semua. Hendaknya anda semua menerima cadangannya dan izinkanlah aku menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kamu dan berbincang lebih lanjut. Orang-orang Quraisy mengatakan, tentu saja, pergilah dan berbincanglah. Pada waktu itu, ketika dia sampai di majlis Hazrat Rasulullah SAW, di sana dia melihat satu pemandangan yang menggugah jiwanya. Urwah datang ke hadapan Hazrat Rasulullah SAW dan mulai berbincang dengan beliau. Di hadapannya, beliau SAW mengulangi lagi pidato yang sebelumnya beliau sampaikan di hadapan Budail bin Waraqah. Urwah secara asasnya bersetuju dengan pendapat Hazrat Rasulullah SAW, namun ingin menunaikan kewajipan sebagai duta Quraisy dan menjaga sebanyak mungkin pensyaratan bagi pihak Quraisy. Setelah berbincang dengan beliau, Urwah kembali kepada orang-orang Quraisy dan setibanya dia mengatakan kepada mereka, wahai manusia, aku telah melakukan banyak perjalanan di dunia ini. Aku hadir di singgasana para raja dan datang sebagai delegasi ke hadapan Kaisar, Kisra dan Najasyi. Namun demi Tuhan, penghormatan yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya, aku tidak pernah melihatnya di tempat lain. Kemudian dia menyampaikan seluruh kesaksian yang dia lihat dalam majlis Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya dia mengatakan, saya ingin memberikan cadangan bahawa cadangan yang diberikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cadangan yang adil, hendaknya ianya diterima. Mendengar pembicaraan Urwah ini, seorang pemimpin kabilah Bani Kananah yang bernama Hulais bin Alqamah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, jika kamu suka, aku akan pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya, tentu sekali, pergilah. Orang itu lalu datang ke Hudaibiyah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya datang dari jauh, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, orang yang datang kepada kita ini berasal dari satu kabilah yang menyukai pemandangan pengorbanan. Segera kumpulkan haiwan korban kamu dan bawa ke hadapannya supaya dia tahu dan dia menyedari untuk tujuan apa kita datang. Para sahabat lalu membawa haiwan korban mereka dan berkumpul di hadapannya sambil mengumandangkan takbir. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia berkata, Subhanallah, Subhanallah, ini adalah rombongan haji. Mereka tidak boleh dihalang dari bertawaf di Baitullah. Dia segera kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, aku melihat bahawa orang-orang Islam memakaikan kalung korban pada leher haiwan-haiwan mereka dan memberikan tanda pengorbanan padanya. Jadi, bagaimanapun juga, tidaklah patut menghalang mereka bertawaf di Kaabah. Di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu timbul suatu keadaan perpecahan yang luar biasa dan orang-orang terbahagi menjadi dua kelompok.
Satu kelompok berdegil untuk bagaimanapun caranya memulangkan orang-orang Islam dan tetap pada pemikiran untuk berperang. Namun kelompok kedua menganggap itu bertentangan dengan tradisi lama agamanya dan merasa takut dan berharap adanya tolak ansur. Untuk itu keputusan masih lagi tergantung. Pada kesempatan itu, ada seorang pembesar Arab, Makras bin Hafas, mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Izinkan saya pergi. Saya akan cuba mencari jalan penyelesaian." Quraisy berkata, "Silakan kamu juga berusahalah." Lalu dia datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihatnya dari jauh, maka beliau bersabda, "Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan, kerana orang ini tidak baik." Makras menemui Rasulullah SAW lalu mula berdialog. Namun ketika dia sedang menyampaikan sesuatu, seorang tokoh terkenal Mekah bernama Suhail bin Amr hadir ke hadapan Rasulullah SAW yang nampaknya diutus oleh Quraisy dalam kekhawatiran yang dalam tanpa menunggu kepulangan Makras. Ketika Rasulullah SAW melihat Suhail datang, beliau bersabda, "Suhail telah datang. Jika Tuhan menghendaki, perkara akan dipermudahkan." Pendek kata, terjadilah perbincangan dan pada waktu itu terjadi juga satu peristiwa, yakni ketika para duta dari pihak Quraisy saling bergiliran datang sehingga Rasulullah SAW pun merasa perlu untuk mengutus seorang yang bijak dari pihak Muslim kepada mereka yang dengan penuh simpati dan sangat cerdas dapat memberikan pemahaman kepada bangsa Quraisy akan pandangan pihak Muslim. Rasulullah SAW memilih seorang yang bernama Qarasi bin Umayyah dari kabilah Qaza'ah untuk tugas tersebut, yakni berasal dari kabilah yang sama dengan duta pertama dari pihak Quraisy, bernama Budail bin Warqa. Pada waktu itu Rasulullah SAW memberikan unta beliau sendiri untuk ditunggangi oleh Qarasi. Lalu Qarasi berangkat menemui bangsa Quraisy. Namun kerana waktu itu merupakan peringkat awal dari perbincangan dan pada pemuda Quraisy sedang dikuasai amarah, seorang pemuda yang garang bernama Ikramah bin Abu Jahal menyerang unta Qarasi dan melukainya, yang mana berdasarkan tradisi Arab itu maksudnya adalah bahawa kami akan menghentikan secara paksa gerak-geri kamu. Selain itu, kelompok Quraisy yang garang juga ingin menyerang Qarasi, namun para orang tua mereka menegahnya dan menyelamatkan nyawa Qarasi. Kemudian Qarasi kembali ke perkemahan pihak Muslim. Quraisy Mekah tidak hanya merasa cukup sampai di situ, bahkan mereka telah secara membabi buta merencanakan untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah begitu dekat dengan Mekah dan jauh dari Madinah, lalu sedapat mungkin untuk menimpakan kerugian kepada pihak Muslim. Kemudian untuk tujuan tersebut, mereka memberangkatkan satu kelompok orang yang berjumlah 40 atau 50 orang ke Hudaibiyah. Mereka diperintahkan untuk bersiap sedia sambil mengelilingi perkemahan kaum Muslim yang mana waktu itu kedua belah pihak sedang melakukan perbincangan. Dan ketika mendapatkan kesempatan, timpakanlah kerugian kepada pihak Muslim. Bahkan dalam beberapa riwayat dapat diketahui bahawa mereka semua berjumlah 80 orang. Pada waktu itu juga Quraisy merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Namun dengan kurnia Allah Ta'ala, umat Muslim tetap waspada di tempatnya masing-masing. Akhirnya terbukalah rahsia rencana jahat Quraisy ini. Mereka berjaya ditangkap. Melihat sikap Quraisy pada bulan haram dan juga tempat yang diharamkan untuk melakukan hal demikian, pihak Muslim menjadi sangat marah. Namun Rasulullah SAW memaafkan mereka dan tidak membiarkan hal itu menjadi halangan bagi perbincangan perdamaian. Al-Quran pun menyebutkan perbuatan penduduk Mekah tersebut dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu
dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pendek kata, jika kita melihat kesabaran, ketabahan dan usaha Rasulullah SAW yang berkesinambungan dalam menegakkan kedamaian dalam apa juga keadaan dan latar belakang ini yang telah sampai pada puncaknya, maka akan nampaklah kepada kita suatu perjalanan yang penuh kesabaran dan usaha menegakkan kedamaian yang tidak akan dapat ditemukan tandingannya di tempat lain. Beliau terus berusaha untuk terciptanya keadaan damai. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kenakalan Quraisy dan bersamaan dengan itu mendengar dari Qarasi bin Umayyah berkenaan dengan keadaan penduduk Mekah yang diliputi api kemarahan, maka untuk mendinginkannya dan untuk tujuan mengajak mereka kepada jalan yang benar, Rasulullah beriradah untuk mengutus seorang personaliti yang berpengaruh ke Mekah, yang merupakan penduduk Mekah dan yang berasal dari kabilah Quraisy yang terhormat. Yakni setelah itu pun, beliau tetap tidak melepaskan usaha bahawa beliau mengambil resiko untuk mengirimkan seseorang lagi. Untuk itu Rasulullah bersabda kepada Hazrat Umar bin Khattab, akan lebih baik jika anda yang berangkat ke Mekah untuk memikul tugas sebagai duta dari pihak Muslim. Hazrat Umar berkata, wahai Rasulullah, Tuhan mengetahui bahawa orang Mekah sangat memusuhi saya, dan waktu ini tidak ada orang dari antara kabilah saya yang berpengaruh di Mekah yang dapat digunakan untuk menekan penduduk Mekah. Oleh itu, saya mencadangkan untuk memudahkan jalan untuk menuju keberhasilan. Untuk perkhidmatan ini, hendaknya Uthman bin Affan lah yang dipilih kerana kabilahnya, yakni Banu Umayyah, saat ini sangat berpengaruh, sehingga orang Mekah tidak akan berani untuk berbuat jahat kepada Uthman, dan peluang untuk meraih keberjayaan lebih besar jika beliau yang diutus. Hazrat Rasulullah SAW menyukai cadangan tersebut dan bersabda kepada Hazrat Uthman untuk berangkat ke Mekah untuk menyampaikan niat umat Muslim untuk menegakkan kedamaian dan rencana umrah kepada orang Quraisy. Hazrat Rasulullah SAW pun mengirimkan surat melalui Hazrat Uthman untuk disampaikan kepada pembesar Mekah. Dalam surat tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan tujuan pengutusan beliau dan meyakinkan bangsa Quraisy bahawa niat kami hanya semata-mata untuk beribadah. Setelah melakukan umrah dengan aman, kami akan kembali pulang ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Uthman, usahakanlah untuk menemui orang-orang Islam yang lemah di Mekah. Berikan semangat kepada mereka dan sampaikan untuk bersabar kerana tidak lama lagi Allah Ta'ala akan membuka pintu kejayaan. Lalu Hazrat Uthman berangkat ke Mekah dengan membawa surat tersebut. Hazrat Uthman bertemu dengan Abu Sufyan yang merupakan pemimpin tertinggi pada zaman itu dan juga kerabat terdekat Hazrat Uthman. Hazrat Uthman menyampaikannya juga di hadapan satu perkumpulan orang-orang Mekah. Pada kesempatan itu, Hazrat Uthman mempersembahkan surat dari Rasulullah SAW. Satu persatu para tokoh pembesar Mekah membaca surat tersebut. Namun meskipun demikian, mereka semua tetap berdegil dalam pendiriannya, yakni umat Islam bagaimanapun juga tidak boleh memasuki Mekah tahun ini. Atas tekanan dari Hazrat Uthman, mereka mengatakan, jika kamu betul-betul ingin melakukan umrah, kami secara peribadi mengizinkan kamu sahaja untuk melakukan tawaf di Baitullah. Namun tidak lebih dari itu. Hazrat Uthman berkata, bagaimana mungkin saya bertawaf sedangkan Rasulullah SAW ditahan di luar Mekah? Namun Quraisy tetap tidak mahu menurutinya. Pada akhirnya, Hazrat Uthman merasa putus asa lalu mulai bersiap-siap untuk balik. Pada saat itu, orang-orang jahat di Mekah memiliki niat jahat. yakni mereka berfikir dengan cara ini mereka akan mendapatkan syarat-syarat yang lebih bermanfaat dalam usaha perdamaian ini. Untuk itu, mereka menahan Hazrat Uthman dan kawan-kawannya di Mekah. Atas hal itu tersebarlah khabar angin di kalangan umat Islam bahawa penduduk Mekah telah membunuh Hazrat Uthman. Ketika khabar tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau sangat marah dan sangat sedih sehingga beliau mengambil baiat Ridwan di sana sebagaimana tertulis.
Ketika khabar tersebut sampai di Hudaibiyah, menimbulkan kemarahan besar di kalangan umat Islam kerana Hazrat Uthman adalah menantu Rasulullah SAW dan termasuk di antara sahabat terhormat yang pergi ke Mekah sebagai duta Islam, dan ianya terjadi pada bulan haram, dan Mekah sendiri merupakan tempat yang diharamkan untuk melakukan perbuatan demikian. Rasulullah SAW segera mengumumkan kepada seluruh umat Islam lalu mengumpulkan mereka di bawah pokok. Setelah sahabat berkumpul, Rasulullah SAW bersabda, "Jika memang berita ini benar, maka demi Tuhan, kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum menuntut balas atas kematian Uthman." Rasul bersabda kepada para sahabat, "Marilah, letakkan tangan kamu di atas tanganku, lalu bi'adlah sesuai dengan cara-cara Islami, bahawa di antara kamu tidak akan ada yang mundur dan walau bagaimanapun tidak akan meninggalkan tempat kamu." Setelah mendengar pengumuman tersebut, sahabat bersegera untuk bi'at sehingga saling mendahului satu sama lain. Kemudian 1,400 atau 1,500 orang Islam yang merupakan jumlah keseluruhan umat Islam dan harta kekayaan Islam satu persatu seakan-akan menjual diri mereka kepada junjungannya untuk yang kedua kalinya. Ketika mengambil janji bi'at, Rasulullah SAW meletakkan tangan kiri beliau sendiri di atas tangan kanan beliau sendiri, lalu bersabda, "Ini adalah tangan Uthman, kerana jika seandainya dia ada di sini, dia tidak akan pernah mundur ataupun berpaling untuk acara bi'at yang suci ini. Namun, waktu ini dia sedang sibuk mengerjakan tugas dari Allah dan Rasulnya." Demikianlah pemandangan yang bagaikan halalintar itu akhirnya selesai. Dalam sejarah Islam, bi'at tersebut dikenali dengan bi'at Ridwan, yakni bi'at yang di dalamnya umat Muslim meraih nikmat keredaan sempurna dari Allah Ta'ala. Al-Quran juga menyebutkan secara khusus bi'at tersebut sebagaimana difirmankan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah reda terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pokok. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan memberi ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Para sahabat pun sentiasa menceritakan bi'at tersebut dengan penuh rasa bangga dan rasa cinta. Mereka selalu menceritakannya kepada generasi berikutnya dengan mengatakan bahawa kamu menganggap Fatah Mekah sebagai kemenangan, namun kami menganggap peristiwa bi'at Ridwanlah yang merupakan kemenangan. Memang tidak diragukan lagi bahawa bi'at ini dengan segala seginya merupakan kemenangan yang sangat agung. Tidak hanya membuka pintu kemenangan di masa yang akan datang, bahkan dengan peristiwa menjual diri yang merupakan titik pusat Islam, yakni agama Muhammad, telah zahir dalam bentuk yang sangat agung. Dengan amalannya, para pejuang Islam itu telah memberitahukan bahawa untuk membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dalam setiap medan, mereka selalu bersedia untuk menjual kematian dan kehidupannya dalam setiap langkah. Untuk itu, ketika menceritakan tentang bi'at Ridwan, para sahabat selalu mengatakan bahawa bi'at tersebut merupakan bi'at perjanjian maut, yakni bi'at untuk berjanji bahawa setiap Muslim bersedia untuk mengorbankan jiwanya demi Islam dan demi untuk tegaknya kehormatan Islam dan tidak akan mundur. Ciri yang khas dari bi'at ini adalah tekad tersebut bukanlah pernyataan di mulut yang sifatnya sementara, yang biasa diperlihatkan dalam keadaan semangat yang meluap-luap untuk sementara waktu, melainkan merupakan suara kedalaman kalbu yang di belakangnya segala kekuatan umat Muslim berkumpul pada satu titik markas. Ketika Quraisy mengetahui khabar bi'at ini, mereka merasa takut
sehingga tidak hanya membebaskan Hazrat Uthman dan kawan-kawannya, bahkan memerintahkan para utusannya untuk bagaimanapun melakukan perjanjian dengan pihak Muslim. Namun syaratnya adalah bukan tahun ini. Bahkan umat Islam dipersilakan melakukan umrah pada tahun depan. Untuk kali ini, umat Islam bolehlah balik semula. Di satu sisi, sejak awal Hazrat Rasulullah SAW telah bertekad bahawa pada kesempatan ini saya tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian bulan haram dan Baitullah. Dan sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan khabar suka bahawa mengusahakan jalan perdamaian dengan Quraisy, kali ini akan memberikan kejayaan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dari kedua-dua belah pihak, suasana waktu itu merupakan peluang yang sangat baik untuk terciptanya perdamaian. Pada kesempatan itu, Suhail bin Amr datang ke hadapan Rasulullah. Ketika melihatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang permasalahannya nampak semakin mudah." Dimulakanlah dialog perdamaian. Ketika Suhail bin Amr hadir di hadapan Rasulullah, Rasul bersabda, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Suhail telah datang. Sekarang jika Tuhan menghendaki, urusan akan menjadi mudah. Suhail berkata kepada Rasulullah SAW, "Marilah, sekarang tidak perlu lagi berdialog panjang-panjang. Kami sudah bersedia untuk melakukan perjanjian." Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Kami pun sudah bersedia." Seiringan dengan itu, Hazrat Rasulullah SAW memanggil sekretari beliau, Hazrat Ali. Syarat perjanjian tersebut adalah seperti di bawah. Tahun ini, Hazrat Rasulullah SAW dan para pengikut beliau balik semula dan tahun depan datang ke Mekah dan boleh melakukan umrah. Namun tidak diperbolehkan untuk membawa senjata selain pedang yang berada di dalam sarungnya. Rasulullah SAW dan umat Islam tidak diperkenankan tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Jika ada lelaki dari antara penduduk Mekah pergi ke Madinah, walaupun dia seorang Muslim, Hazrat Rasulullah SAW tidak boleh memberikan perlindungan kepadanya dan harus dikembalikan. Tetapi jika ada orang Islam meninggalkan Madinah dan pergi ke Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Dalam satu riwayat lain dikatakan, jika ada di antara penduduk Mekah yang datang ke Madinah tanpa izin dari walinya atau penjaganya, maka dia harus dikembalikan. Apakah itu dari antara kabilah Arab yang menyokong Muslim atau penduduk Mekah itu sendiri. Perjanjian ini akan berlangsung selama 10 tahun. Pada masa tersebut, tidak akan terjadi perang antara Quraisy dan Islam. Perjanjian ini telah dibuat dalam 2 salinan dan beberapa tokoh terhormat dari antara dua belah pihak perlu menurunkan tanda tangan sebagai saksi. Dari pihak Muslim yang menandatangan di antaranya adalah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman yang pada waktu itu telah dilepaskan oleh kufar dan kembali dari Mekah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah. Setelah menyelesaikan perjanjian, Suhail bin Amr membawa satu salinan perjanjian lalu kembali ke Mekah. Sementara satu salinan lagi dipegang oleh Rasulullah SAW. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan seperti ini mengenai peristiwa tersebut dalam kalimat beliau. Beliau bersabda, sebahagian penduduk sekitar menekan orang-orang Mekah dengan mengatakan bahawa umat Muslim hanya beriradah untuk tawaf. Kenapa kamu melarangnya? Namun orang-orang Mekah tetap berdegil. Lalu orang-orang kabilah sekitar Mekah berkata, sikap kamu ini memberitahukan bahawa kamu memiliki niat jahat, bukannya mencari perdamaian. Oleh itu, kami tidak bersedia untuk membantu kamu. Ini adalah satu poin baru yang disampaikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa ada tekanan dari penduduk kabilah di sekitar Mekah, sehingga hal itu membuat Quraisy Mekah menjadi takut dan memperlihatkan kesediaannya untuk mengadakan dialog dengan pihak Muslim. Ketika hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengutus Hazrat Uthman yang di kemudian hari menjadi khalifah ketiga untuk berdialog dengan penduduk Mekah. Sebagaimana Hazrat Uthman memiliki kerabat yang banyak di Mekah. Untuk itu, setibanya di sana beliau dikerumuni oleh kaum kerabat. Mereka berkata kepada Hazrat Uthman, silakanlah jika anda ingin bertawaf, namun biarkan Muhammad Rasulullah SAW bertawaf pada tahun depan. Hazrat Uthman berkata, saya tidak boleh bertawaf tanpa junjungan saya.
kerana para pembesar Mekah telah berdialog panjang lebar dengan Hazrat Osman. Sebahagian orang Mekah berniat jahat dengan menyebarkan khabar palsu bahawa Hazrat Osman telah mereka bunuh. Akhirnya, khabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Atas hal itu kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, nyawa seorang duta adalah dilindungi dalam setiap kaum. Sebagaimana telah kamu dengar bahawa Osman telah dibunuh oleh orang Mekah. Jika memang khabar ini benar adanya, maka kita akan memasuki Mekah dengan segala kekuatan. Yani iradah kita pada awalnya adalah untuk memasuki Mekah dengan jalan perdamaian. Namun kerana keadaannya sudah berubah, sehingga kita tidak terikat lagi dengan tujuan awal. Bagi mereka yang mahu berjanji untuk bersedia menghadapi dua pilihan, jika terpaksa harus bergerak memasuki Mekah, yakni pilihan pertama adalah balik dengan membawa kemenangan atau terbunuh satu persatu di medan perang. Jika bersedia untuk itu, silakan berbiat kepada saya. Ketika beliau SAW mengumumkan perkara itu, 1,500 penziarah yang menyertai beliau seketika itu juga berubah menjadi 1,500 laskar pasukan laskar. Mereka dalam keadaan tergila-gila, saling berlomba-lomba satu sama lain, berusaha untuk mendahului kawannya, berbiat di tangan Rasulullah SAW. Biat tersebut memiliki kelebihan yang sangat besar dalam sejarah Islam. Peristiwa itu disebut dengan perjanjian di bawah pokok kerana Rasulullah mengambil biat tersebut di bawah sebatang pokok. Selama orang terakhir dalam biat tersebut masih hidup di dunia ini, dia selalu menceritakan kejadian itu dengan bangganya kepada orang-orang kerana di antara 1,500 orang itu tidak ada satu orang pun yang takut untuk berjanji bahawa jika memang musuh membunuh duta Islam, maka pada hari ini di antara dua pilihan pasti kami akan menghadapi salah satunya, yakni kalau tidak meninggalkan Mekah setelah berhasil menaklukkannya sebelum waktu petang, atau kami akan terbunuh di medan perang sebelum waktu petang tiba. Namun belum lagi acara biat itu selesai, Hazrat Osman kembali dari Mekah. Hazrat Osman mengkhabarkan bahawa penduduk Mekah tidak akan mengizinkan kita umrah tahun ini. Namun mereka bersedia untuk mengizinkan umrah tahun depan. Sebagaimana penduduk Mekah menetapkan perwakilan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak Muslim. Tidak lama setelah tibanya Hazrat Osman, seorang tokoh Mekah bernama Suhail datang menemui Rasulullah SAW untuk membuat perjanjian, dan perjanjian tersebut secara tertulis. Kisah ini masih akan bersambung. InsyaAllah akan saya sampaikan lanjutannya di masa yang akan datang. Hari ini pun saya ingin menarik perhatian kepada doa. Panjatkanlah doa secara khusus untuk keadaan di Pakistan. Bahkan di dalam 4 penjuru rumah pun mereka tidak merasakan aman. Kemanapun Maulwi memerintahkan untuk pergi, polis akan sampai di sana. Ada beberapa polis yang baik mengatakan bahawa kami menaruh rasa simpati terhadap para Ahmadi. Namun apakan daya, kami ditekan sedemikian rupa sehingga kami terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak keatasan kami. Semoga Allah Ta'ala melepaskan kita dan juga negeri daripada pegawai seperti itu. Dan semoga memberikan taufik kepada para Ahmadi untuk dapat hidup di negerinya dengan bebas dan terpelihara. Doakanlah terus secara khusus. Jika doa ini terus dipanjatkan, insya-Allah kita segera akan menyaksikan akhir kehidupan daripada penentang yang akan memberikan banyak pelajaran. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya dan Allah Ta'ala mengabulkannya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر